akibat dari sebab-sebab ini, itu satu daripada jalan pencegahan. Baik. Penulis kata dengan ilmu dan amalan, pengubatan dari penyakit ini tidak akan sempurna tanpa menggabungkan keduanya, insya-Allah taala. Tanpa gabungkan ilmu dan amal, tak dapat kita nak rawat. Adapun secara ilmiah, iaitu dengan cara mengetahui dirinya dan mengetahui sifat Rabbnya tabaraka wa ta'ala, dan itu akan cukup untuk menghilangkan sifat sombong. Kerana setiap kali dia mengetahui tentang dirinya, dia akan mengetahui bahawa tidak ada yang pantas baginya kecuali sifat tawaduk. Apabila dia sudah tahu tentang sifat Rabbnya Azza wa Jalla, maka dia akan tahu bahawa sifat agung dan sombong tidak akan cocok kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu langkah pertama. Macam mana kita nak mengambil ilmu dan amal, kita kena belajar tentang sifat rububiyah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Dengan itu kita mengetahui sifat-sifat kebesaran Rabbul Alamin. Apabila kita belajar tauhid rububiyah, di situ kita akan mengenali sifat-sifat kerendahan seorang hamba. Dia memang demikianlah jalan dia. Kita akan tahu sifat seorang hamba tu rendah. Sifat rububiyah itu sifat Allah Ta'ala. Allah bersifat dengan istighna, kaya. Allah Ta'ala itu iftiqar. Dia tidak memerlukan apa-apa. Dia tak perlu. Dia tidak membutuhkan. Tidak perlu. Kita yang perlu dia. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu ghaniyyun hamid. Al-fuqara adalah an-nas, manusia kita. Yang ghani, yang hamid adalah Allah Jalla wa Ala. Jadi dalam belajar sifat tauhid rububiyah, dia menanamkan dua perkara. Satu tentang rububiyahnya Tuhan, kedua tentang sifat rendahnya seorang hamba yang tak tercapai. Yang kita belajar tauhid uluhiyah, dia akan meletakkan kita pada makam yang sepatutnya, iaitu kepada siapa yang patut kita ibadahi dan kenapa hanya kepada Allah Ta'ala kita ibadahi. Dia akan beritahu jawapan tu, bahawa dalam kita melakukan ibadat kepada Allah, mestilah dalam keadaan kita kata Allah Ta'ala itu tak boleh disekutukan dengan apapun dalam ibadat. Itu Allah sendiri yang meletakkan syarat itu tentang faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Betapa amal salihah itu wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Di situ ada apa? Di situ ada tiga anak tangga. Satu, faman kana yarju liqa'a rabbih, satu. Yang kedua, perintah, falyamal amalan salihah. Yang ketiga, syarat, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Kenapa syarat itu kena dipenuhi? Kerana itu adalah perintah. Kenapa perintah itu mesti mengikut syarat yang ada? Kerana adanya rojak, harapan. Bila kita laksanakan satu perkara, kita mesti ada harapan. Kita nak apa? Di sini kita nak jadikan amal kita itu sebagai amal yang kita boleh berjumpa Tuhan. Amal menuju Tuhan. Iaitu faman kana yarju liqa'a rabbih, yarju liqa'a rabbih. Siapa yang nak jumpa Tuhan, yarjuna, harap liqa'a rabbih, adanya dia bersemuka dengan Tuhan, ru'yatullah, dapat melihat Allah. Maka Allah Ta'ala letak syarat, kalau nak jumpa Allah Ta'ala, nak lihat Allah Ta'ala, maka dia kena beramal salih. Amal kena salih. Falyamal amalan salihah. Maka bersegeralah dia kepada amal salih. Maka Allah letak syarat. Bukan semua amal manusia buat, amal itu bawa kepada Tuhan. Tak. Maka pertama, amal itu kena salih. Yang kedua, bahawa dalam melakukan amal itu dia tidak boleh mensyirikkan Allah. Tak boleh.
sama ada dengan syirik akbar ataupun dengan syirik asghar, dengan syirik yang khafi, dengan syirik yang jali. Sekecil-kecil syirik dia tidak boleh buat. Orang tanya kepada Fudail bin Iyad, satu orang tu buat amalan bukan kerana Allah, dan satu orang itu meninggalkan amalan kerana takut dipuji. Dengan dipuji dia akan jadi riak, maka dia tak mau dipuji. Ada satu orang meninggalkan amal saleh. Kenapa? Kerana takut dipuji. Sebab bila dia dipuji, dia takut dia tak boleh handle diri dia. Dengan dipuji itu menuju jalan riak. Bila menuju jalan riak, maka bila ada riak, amalan terbatal. Maka orang yang melakukan amal yang riak sama dengan orang yang tidak beramal langsung. Maka dia pun meninggallah satu amal baik kerana takut dipuji. Fudail bin Iyad, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Zahabi dalam Al-Kabair, dia menjawab. Abu Ali Fudail bin Iyad, tokoh besar dalam mazhab Abu Hanifah, dia jawab. Dia kata, meninggalkan satu amalan selain dari Allah, maka hukumnya adalah riak, dia kata. Dia tinggal satu amal tu bukan kerana Allah, kerana orang, maka dia dapat dosa riak. Dosa riak adalah dosa yang besar kerana dia perosak kepada ibadat. Manakala melakukan satu amalan kerana orang lain, dia kata ini bukan riak, ini setaraf dengan syirik. Sebab apa? Dia telah melakukan perkataan tadi apa? Syirkun. Dia telah meletakkan saingan pada Allah. Apa makna syirkun? Bermakna akran. Dia letak persaingan. Maka Allah kata, Allah Ta'ala itu la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan meletakkan saingan pada Allah. Imam melakukan amal tidak boleh kerana lain daripada Allah, meninggalkan amal tidak boleh kerana lain daripada Allah. Maka jawapan Fudail bin Iyad, kata Imam Az-Zahabi, adalah jawapan yang sangat unik, berbeza dengan orang lain jawab. Orang lain kata kalau buat amalan kerana ni baru jatuh syirik, baru jatuh riak. Dia tidak. Meninggalkan satu amalan kerana selain Allah dapat dosa riak. Sebab dia tunjuk pada kawan tu. Maka melakukan satu amalan bukan kerana Allah, maka dia dapat dosa syirik. Maka itulah Tuhan meletakkan amal macam mana, syarat kepada amal. Bila ada syarat ni, barulah amal tu dipanggil salih, barulah amal itu dapat dijadikan jalan menuju Allah Jalla wa'ala. Maka ini adalah sebesar-besar syaratnya Allah, semulia-mulia syarat, seagung-agung syarat, dan sehebat-hebat bimbingan daripada Allah. Inilah yang menyebabkan imam kita, Imam Al-Hafiz, Imam Ibn Katsir kata, kalau kita lihat pada ayat ni, Allah Ta'ala membimbing kita, pertama bahawa amal itu kena ada ikhlas pada Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan untuk melakukan ikhlas, dia kata kita tidak ada jalan, melainkan kita kena ikut orang yang paling ikhlas, iaitu Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Jadi bila kita belajar tentang rububiyah, tentang uluhiyah, asma' dan sifat, jalan yang pertama kita akan kenal kebesaran Rabbul Alamin. Jalan yang kedua, kita akan tahu kehinaan diri kita, kecilnya kita, rendahnya kita. Sebab Allah di dalam rububiyah dia bercerita bagaimana dia buat kita. Daripada punca dia, daripada sumber dia, daripada punca dia buat kita, kita berkembang, sampailah kita akan hancur, sampailah kita dibangkitkan, sampailah akhirnya ke mana kita. Subhanallah. Sangat dahsyat Allah bercerita tentang kita. Dan bila kita belajar tentang uluhiyah, kita akan tahu betapa hanya Allah sahajalah yang layak diibadahi dan tidak boleh ada saingan benda lain. Dan kita akan tahu kenapa dalam ibadat itu tidak boleh ada sekutu. Dan kita dapat melihat keindahan Allah Ta'ala melalui nama-nama dia. Subhanallah. Maka penulis kata, tak ada jalan nak merawat sifat riak ni, sifat sombong ni, melainkan dengan jalan
Kita kena mengenal Allah Ta'ala dengan ilmu dan amalan. Tak kalau, tak ada jalan. Langkah yang kedua, mencegah munculnya sifat sombong, iaitu dari sebab yang dapat memunculkannya. Sebagaimana kami sebutkan sebelumnya, jika seseorang sombong dikarenakan nasab yang dimilikinya, maka hatinya harus diubati dengan pemahaman bahawa hal tersebut merupakan kebodohan, kerana pada hakikatnya ia telah sombong dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh orang lain. Oleh kerana itu, seorang pensyair pernah berkata, la in fakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi'sa ma waladu. Apabila engkau bangga dengan nenek moyang yang memiliki nasab yang bagus, engkau telah benar. Akan tetapi, sungguh jelek orang yang telah mereka lahirkan itu. Dahsyat. Ini pepatah Arab yang dahsyat. Kita banggalah, pak kita tu, tuk kita tu baguslah, betul lah. Kita bangga dengan mereka, betul lah. Dan banggaan kita tu betul. Tetapi dengan kita bangga kepada mereka, kita tidak seperti mereka. Ketahuilah, mereka telah melahirkan keturunan yang buruk. Bila kita duk bangga dengan orang, kita tak sampai macam orang tu, bermakna kita telah merosakkan keturunan itu. Apa yang kita boleh dapat? Kita dapat, kita bangga. Dan bangga tu betul lah, pasal orang tu orang yang mulia. Takkan kita nak kata pak kita ni bodoh, keturunan kita ni tak bagus. Keturunan kita ni bagus, betul lah kita berbangga. La in fakharta bi aba'in, kalau kau ada sifat bangga dengan bapa-bapa engkau, ya, zawi nasab, kerana kau mempunyai nasab yang baik dengan bapa-bapa engkau, laqad sadaqta, betul lah, benarlah engkau. Tapi walakin, ketika itu kau kena tahu satu benda, bi sama waladu, kau adalah generasi yang buruk. Sebab kau tak sampai ke mereka. Sebab mereka dah mati, mereka bukan boleh dapat manfaat apa dengan hang punya bangga. Dengan hang bangga, hang tak jadi macam mereka, hang telah membuktikan diri hang adalah generasi yang buruk. Bi'sa waladu, mereka telah melahirkan keturunan yang paling buruk. Bi'sa, kau adalah buruk. Ma waladu, apa yang mereka lahirkan. Jadi dia kata, bila kita renung benda ni, kita duk bangga sangat apa yang kita nak banggakan itu. Itu pada muka surat yang sebelum daripada itu, penulis dah bagi tahu pada kita apakah benda yang biasa buat orang jadi sombong. Ilmu, muka surat sebelah tu, ilmu, nasab, harta benda, pengikut, penolong dan keluarga. Itulah buat orang jadi sombong. Itulah yang buat orang jadi sombong. Maka bila kita menyombong itu, kita lihatlah apa penjelasan agama kepada kita. Orang yang rendah, dari mana ia bisa menyombongkan kerendahannya dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh orang lain? Dengan mengetahui nasabnya secara benar, iaitu bapaknya, dan yang terjauh adalah kakeknya, keduanya berasal dari tanah, dan Allah mengetahui tentang nasabnya. Ialah kita bangga. Itulah masalah dia, ikhwan. Kalau kita tidak ada pengenalan kepada sifat tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kita susah nak rawat banyak penyakit hati, susah. Itulah beza Ahlus Sunnah, manhaj Ahlus Sunnah dalam tazkiyah dengan manhaj lain. Manhaj Ahlus Sunnah kita panggil fiqhul qulub, pekah hati ni. Kesemua ulama Ahlus Sunnah letak syarat pembersihan hati mesti tahu sifat tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Itu jalan pertama. Sombong ke, kikir ke, hasad ke, dengki ke, tak boleh nak pergi cuci lagu tu, tak boleh. Dia kena balik kepada asal mesin dia, asal pembersihan dia. Kita panggil siqal, likulli syai'in siqal. Apa? Penyuci kan? Bagi tiap-tiap benda tu ada benda cuci. Tak bolehlah cara cuci kereta, pergi ambil cuci baju, mana boleh.
Mesin baju nak pergi berosok kereta, memanglah nama dia penyuci, tapi benda nak cuci tu tak sama. Yang kita nak cuci ni hati. Ya, nak cuci ni hati. Maka hati itulah tempat kita letak iman, tauhid, ikhlas, taqwa. Maka tauhid ke taqwa ke ikhlas kan, ni semua ni benda yang kita kata samar. Samar apa dia? Buah. Dia punya pokok dia apa dia? Tauhid. Kerana tauhid lah hati kita jadi lurus. Yang kita kata hanifan, lurus, condong kepada Allah, pergi kepada Allah. Hanifan, tauhid lah. Milah kita adalah milah yang tauhid, bukan milah yang baru tu. Milah baru kan. Katalah orang dah cerita Allah yang maha mengetahui. Kita ni ajaran-ajaran sesat ni kita tak boleh sebut dia sesat. Bila orang kata sesat, sampai kita kena dengar sendiri. Orang kata sesat sama macam orang kata ke kita lah sesat. Orang yang ikut Quran ni, ikut sunnah ni sesat lah. Dan sesat tu kadang-kadang orang tak kata sesat, orang guna nama yang bila sebut nama kedua isi dia sesat. Sebutlah Wahabi ke, kaum mudah ke, sebutlah ya. Tapi isi dia apa dia, kalimah-kalimah ni isi dia sesat, disuruh jauhi, keluar daripada Ahlus Sunnah. Nak kata sesat, nak kata kafir, kita tak boleh pakai perkataan orang, kita kena telinga sendiri dengan orang itu. Jadi kalau sampai pengasah dia kata saya bukan Islam, saya bukan Islam, takkan kita nak pergi ikut satu ajaran yang panggil apa, khalifah kita, syekh kita kata saya bukan Islam. Pun di dalam bidang fatwa, orang tu kata saya bukan Islam, kita tak hukum dia kafir. Kena panggil dia, kena tanya apa yang dia maksud dengan kalimah ni. Sebab kita masih ada kaedah lazimul qaul laisa bil qaul. Lazim qaul yang lazim ni tak semestinya itu yang dia maksudkan. Dia berucap dengan satu perkataan, tak mesti itu yang dia maksudkan. Jadi kita kadang-kadang ada satu perkataan, hang ni tak guna, dah tak guna. Orang kata aku tak guna, bukan aku maksud tak guna lagu tu. Perkataan tak guna tu tak boleh pakai ni, itu nama dia lazimul qaul. Perkataan yang biasa kita guna. Tetapi laisa bil qaul, yang kita maksud dengan kalimah tu bukan zahir kalimah tu. Mana aku tak kata tak guna, janji tak main-main. Perkataan tak guna tu kalau tengok dari segi kamus bermakna tak boleh pakai terus, tak ada manfaat. Takkanlah aku, kalau dia tu lah nak cari pasal dengan kita, dia pergi buka kamus, dia pergi cari makna-makna tak guna ni, lepas tu dia kait dengan ayat Quran, tak mana Quran kata tak guna, gamak hang kata kat aku lagu tu. Kita kata dah, lazimul qaul laisa bil qaul, itu qaul yang lazim, kadang-kadang tu bukan makna dia. Jadi nak kena tengoklah kenapa dia sebut, untuk apa dia sebut, situasi dia sebut, kondisi dia sebut, dia kena paksa ke, dia sedang membuat helah ke. Macam Nabi Ibrahim kata dekat raja kan, ini bukan isteri dia, dan ini bukan isteri saya, itu ni bukan isteri saya. Kenapa dia sebut lagu tu? Itu kondisi dan situasi dia buat helah. Itu semua akan diambil kira dalam fatwa, barulah satu itu boleh dihukum. So orang yang tak tahu kondisi fatwa dengan orang yang tahu, dia berbeza. Kita nak kata salah, kita boleh kata salah. Kita nak kata tak betul, kita boleh kata tak betul. Kita nak kata kita tak bersetuju, kita boleh kata kita tak setuju. Tapi untuk kata sesat, untuk kata kafir, perkara itu kena jelas. Mana boleh ikut Nabi jadi sesat? Mana boleh ikut Nabi jadi sesat? Meninggalkan sesuatu kerana Nabi tinggal, mana boleh jadi sesat? Sebab nanti sumber sesat tu nak pergi mana? Melakukan larangan Nabi, mana boleh di atas hidayah? Kerana Nabi kata kullu bid'atin dhalalah. Jadi pasal itu bagi orang yang melakukan dhalalah ini, bid'ah ni, dia yang kena memberi, dia yang kena membentangkan hujah kenapa saya buat.
Kerana perbuatan dia itu telah masuk dalam larangan, maka dia kena bagi sebab. Ini kondisi saya, ini situasi saya bukan nak buat, saya terpaksa, dia yang kena bagi. Tapi dunia kita, dunia akhir zaman, orang yang buat sunnah pula kena bagi alasan kenapa dia ikut sunnah. Orang yang tidak berada di atas jalan sunnah, dia pula boleh bermaharajalela. Kenapa? Dia tak perlu bagi alasan kenapa dia tak ikut sunnah. Maka itu sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau kita tidak ada kepahaman tentang rububiyah, tentang uluhiyah, tentang asma' dan sifat, kita nak erek hati kita mai kepada acuan asal ini sangat susah, sangat sukar. Sangat sukar. Maka tengok, penulis kata salah satu cara kita merawat bila kita sombong dengan kita punya keturunan ni, kita cuba tengok bagaimana Allah bercerita tentang rububiyah. Tengok Allah kata apa? Allah berfirman, alladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tengok Allah bercerita. Allah kata yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati ayak yang hina. Allah sebut tentang kita, keturunan ke apa ke, semua duduk di sini ya. Keturunan ke, kecantikan ke, ketampanan ke, semua duduk di sini. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah yang telah mengelokkan, ahsana, telah mengelokkan kulla syai'in khalaqah. Setiap benda yang dia buat, dia yang bagi elok. Siapa pun tak boleh bagi elok. Bendanya Allah buat, lepas tu nak pergi suruh orang perelok tak boleh. Kerana benda tu Allah yang buat, hanya Allah saja boleh bagi elok, dan dia saja boleh bagi rosak. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah. Setiap sesuatu yang dia ciptakan, dialah yang ahsanahu, yang akan bagi elok benda itu. Di sini Allah bercerita tentang kejadian manusia. Wa bada'a khalqal insan, wa bada'a, dan Allah yang memulai, Allah yang start khalqal insan, penciptaan manusia yang awal. Bukan mak kita beranak kita. Penciptaan awal Adam dulu. Min tin. Allah start cipta awal manusia. Mula-mula tak ada manusia, Allah cipta manusia. Allah cipta manusia min tin, dari tanah. Allah cerita. Thumma ja'ala naslahu. Kemudian kata Allah, ja'ala naslahu min sulalatin. Allah jadikan manusia kedua, manusia ketiga selepas daripada Adam ni, Allah jadikan mereka itu daripada tali temali. Allah tak buat dah macam awal. Yang buat tanah ni satu je. Lepas tu Allah buat manusia-manusia lain ni kesemuanya bertali temali, bersalah-silah daripada Adam, min ma'in mahin, menggunakan air yang ada dalam diri Adam. Dan ayat itu kata Allah sifat dia mahin, rendah, hina dan lemah. Tengok Allah cerita. Adam min tin, selain daripada Adam, mereka daripada silsilah Adam diambil min ma'in mahin. Dalam diri Adam itu ada ma'in mahin, yang Adam pindah kepada Hawa, dan kemudiannya Allah kata kami jadi manusia, dan kami keluarkan manusia itu daripada silsilah yang sama. Daripada mana jalan ma'in mahin itu muncul, daripada jalan itulah mereka keluar ke dunia. Maka Allah kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah keluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. Allah sebut perut, kita keluar daripada perut.
Tapi kalau ada 100 wanita yang bersalin, orang kata bersalin normal dengan bersalin tak normal. Bersalin tak normal ni maknanya dia potong perut, kan? Potong perut. Normal tak potong perut, tak normal potong perut. Quran kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah kata Allah yang keluarkan kamu daripada perut ummahatikum, ibu-ibu kamu. Jadi perut adalah salah satu jalan manusia keluar. Dia salah satu jalan. Bila dalam zaman dulu macam mana orang nak belah perut orang, saya tidak tahulah macam mana orang belah perut orang. Memang dulu kan, sejak bila, turn bila kita dengar kali pertama orang ni beranak kena potong perut. Dulu dengar sama ada dia bersalin ataupun mati dengan anak dalam bersalin. Tak ada istilah potong perut. Allah mengilhamkan pada manusia boleh juga potong perut ni, sebab Allah dah kata dah, sebab dia akan keluarkan manusia daripada perut manusia. Itu satu hikmah. Tapi hikmahnya lain, kerana Quran ni dia bahasa indah. Dia bahasa indah. Quran tak akan guna perkataan yang pada kita lucah, kasar tak. Maryam nak habaq kata dia tak pernah jima' dengan mana lelaki-lelaki. Dia guna perkataan sentuh. Dan Allah rakam perkataan tu. Walaupun Maryam cakap, dalam perkataan cakap, Maryam kata aku tak pernah kahwin, aku tak pernah disentuh, aku tak pernah jima'. Kerana jima', perkataan jima' tu perkataan yang bila sebut orang nampak satu makna. Dia tak cantik. Allah tak pakai kalimah tu. Maka Allah guna perkataan, Maryam kata aku tak disentuh mana laki-laki. Untuk jadikan kalimah itu kalamullah, dia kena sangat mulia. Bila nak cerita baca wudu, kan? Bila kamu daripada ghaib ataupun kamu junub, kan? Wa in kunta junuban, kalau kamu dalam keadaan junub, kamu keluar daripada ghaib tandas, ataupun kamu sentuh aula mastumun nisa, kamu sentuh wanita, maka Allah kata fatayammamu. Ayat tak ada kan, fa illam tajidu ma'an, tak ada ayat, fatayammamu sa'idan tayyiban. Kamu ambillah tanah yang bersih, tak ada najis, kamu tayammum. Tapi perkataannya sentuh wanita. Ya, sentuh wanita. Dia tak kata kamu jima', dia tak kata kamu setubuh. Kenapa? Kerana ayat ni nak diangkat kalamullah. Bahasa ni nak jadi kalamullah, kalam al-azim, kalam al-jalil, kalam al-karim, kalam al-rauf. Tak boleh. Sebab inna Allah Ta'ala jamilun. Allah Ta'ala indah. Tak boleh disandarkan, diidhafahkan kepada Tuhan benda yang buruk. Walaupun benda buruk itu secebis satu perkataan. Maka Nabi dalam doa, dalam iftitah, Nabi menyatakan kan, dalam iftitah Nabi kata tak disandarkan kepada kamu ya Allah benda buruk-buruk. Maka Allah pelihara kalam dia. Allah guna perkataan perut ibu. Sebenarnya yang keluar asal nak disebut di situ keluar daripada faras ibu. Tapi Allah guna kamu keluar daripada perut ibu. Daripada mana ma'in mahin datang, daripada situlah kamu akan keluar. Jadi kalau satu orang tu dia nak sombong, dia nak apa? Kalau dia nak sombong, dia nak apa? Maka dia kena tahu dah. Seolah-olah boleh betul boleh salah, seolah-olah bila satu orang tu nak sombong dengan keturunan, dengan nasab, dengan tubuh badan, kecantikan, apa nama ni semua keturunan, seolah-olah dia kena sedang tempat yang dia nak sombong tu iblis dah bancah lama dah. Iblis dia takkan aku nak, dan iblis sebut benda tu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu. Iblis tahu betapa rendahnya kita. Tapi itu bukan hujah. Sekadar nak bagi tahu, kalau kita itulah nak jadikan sombong, iblis telah bagi tahu tin itu rendah.
Macam mana orang yang rendah ni tiba-tiba nak sombong, kemudian Allah kata dibuat dia daripada saripati min ma'in mahin, air yang begitu lemah, air yang begitu begitu hina. Maka di manakah nak dikatakan kesombongan itu wujud? Jadi kerana itu bila dibalik kepada pelajaran tentang rububiyah, bagaimana Allah itu dia adalah Rabb, pencipta, dan dia mentajalikan sifat penciptanya, kita panggil rububiyah, maka kita akan dapat lihat kebesaran ilahi, ketinggian Rabb, dan bagaimana Allah mendedahkan kehinaan kita dan kenapa kita kena beribadat kepada Allah. Dan kenapa sifat-sifat ni semua kita tak boleh hadap. Pada awal kita belajar dulu, penulis membawa kepada kita riwayat-riwayat sombong itu adalah sifat Tuhan. Rida dia, libas dia. Jadi nanti di hari akhirat, satu orang yang balik bertemu Allah dengan sombong, mati tengok ada cacatan dalam hati dia sombong, Tuhan akan hukum dia. Dia ni seorang pencuri. Maka Tuhan akan layan dia sebagai pencuri. Kamu ambil sifat aku. Mana rida aku? Mana libas aku? Ya, Al-Kibriya dan Al-Azamah itu. Ridai wa libasi. Kenapa hang ambil? Kenapa hang mati dengan sifat? Hang tak boleh sombong. Hang tak boleh sombong. Kenapa hang sombong? Maka ini adalah satu masalah pada kita. Ikhwan, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Baik ikhwan, sedikit kita ambil penjelasan para alim ulama kita. Perkataan al-kibr, kibr, kabara, kan kibr. Kita ada dua perkataan, satu kibr, satu kita kata takabur. Kib dan takabur. Kalau kita pakai bahasa yang kita kata bahasa yang bahasa umum, tak ada bezalah, serupa lah. Tetapi kalau dilihat para ulama kita bahasa, kibr sombong, takabur pun sombong. Kibr dia merujuk ke semua sifat-sifat sombong yang ada dalam hati dan dia tak keluar lagi dia tak tumpang lagi pada anggota dan pada perkataan. Dia hanya duduk dalam hati ya. Dan siapa pun tak tahu. Kibr itu dipanggil kibr. Bila sifat tu dia mula nampak pada zahir, sifat tu mula tumpang pada perbuatan, perkataan, dia dikatakan takabur. Dia naik stakok. Kibr dia merujuk kepada yang duduk dalam hati, siapa pun tak tahu. Asal kepada makna kibr ni apa dia? Asal dia. Bila kata kibr, dia merujuk kepada apa? Satu perasaan mulia yang satu orang tu rasa terhadap diri dia, dan dia merasakan orang lain tak semulia dia. Kalau orang lain nak kata mulia, mungkin orang tu ada kemuliaan, tetapi kemuliaan orang tu berada di bawah kemuliaan dia. Perasaan tu, dia adalah orang yang mulia dikala semua orang mulia. Dia rasa perasaan tu. Yang tu dipanggil kibr. Satu. Kedua apa dia? Dia merasakan perasaan hina pada diri dia. Dia tahu dia hina. Tetapi dia bukanlah orang yang paling hina. Di bawah dia masih ada orang yang hina. Dia tahu dia hina, tapi dia bukan paling hina. Di bawah diri dia masih banyak lagi orang yang hina. Maka dengan itu dia tidak pernah merasakan dia paling hina. Dua sifat ni dipanggil al-kibr. Tapi dia tak ada siapa tahu, dia duduk dalam hati ya. Kalau kita sebut orang tu mulia, orang tu paling berilmu, orang tu paling banyak harta, dia rasa dia yang paling. Semua tu di bawah dia. Kalau sebut hang ni buat salah lah, hang ni orang yang terkutuk lah, dalam hati dia kata dah, kesalahan aku kecil je, kesalahan kawan tu lagi teruk dari aku. Itu bermakna benih-benih kibr telah ada pada hati. Merujuk kepada hadis yang kita belajar hari itu, hadis yang kita belajar pada muka surat sebelah tu,
Yang Nabi kata la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ya. Ini merujuk kepada apa? Ini merujuk kepada satu orang yang sifat itu ada dalam hati dia dan dia tak tunjuk apa ke orang. Dia saja. Dia tak tunjuk apa lagi ke orang. Nabi kata apa dia? Dia tak masuk syurga. La yadkhulu al-jannata. Dia tak masuk syurga. La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah. Terjemahan Melayu dia kata sekecil kan. Tapi kalau literal dia mithqal. Mithqal bermakna berat. Berat. Zarrah. Seberat zarrah ada dalam hati dia min kibr, daripada kibr. Yang kita kata sombong. Apa maksud kibr itu? Dia merasakan orang lain semua ada kemuliaan, tapi dia yang paling mulia. Orang lain dia hina, orang lain juga hina, tetapi orang lain lebih hina daripada dia. Itu asal benih kepada perkataan kibr. Dan siapa pun tak tahu. Itu dia saja. Apabila sifat itu ditajalli keluar, terpampang keluar, barulah orang itu dikatakan takabbur. Dia menzahirkan sifat kibr. Menzahirkan sifat kibr, perkataan dia adalah takabbur. Maka orang yang menzahirkan itu barulah kita kata mustakbir. Mustakbirin, orang-orang yang takabbur. Orang-orang yang menampakkan kesombongan, orang-orang yang menampakkan kesombongan, yang asal kesombongan itu duk sengap-sengap dalam diri dia. Soal sifat ni dizahirkan ke tak dizahirkan, itu bab kedua. Babnya ialah bila sifat ni ada dalam hati, ditutup pintu syurga. Inilah bab yang kita duk baca. Jadi ada orang sombong dapat dikenali, ada orang sombong tak dapat dikenali. Dan mungkin na'udzubillah min nafkhatil kibr, kita minta Allah lindung kita daripada hembusan takabur. Kita pun tak sedar kata kita berada di dalam sifat yang memohon perlindungan pada Allah. Tak sedar. Kita rasa kita lebih daripada orang. Dan kita rasa taklah kita ni lebih hina daripada orang. Duk cakap tentang aku buat salah tu, ramai lagi orang buat salah. Tak. Dia tidak merasakan dia hina. Dikala semua orang hina dihimpun, patut dia ada sifat tawaduk, merendah apa dia? Dia rasa dialah yang paling hina. Dihimpun semua orang yang mulia, dia ada tawaduk. Tawaduk tu apa dia? Dia rasakan mereka lebih mulia daripada dia. Itu tawaduk. Dia lawan kepada kibr. Wada'a tawaduk, dia meletakkan diri dia bawah ke bawah. Sebenarnya dia ada kelebihan, tapi dia tak memandang diri dia ada kelebihan. Sifat inilah ikhwan yang kita duk belajar sebagai satu sifat yang cukup bahaya. Sifat ini sangat bahaya. Dan penulis bagi tahu pada kita ikhwan, jalan-jalan orang boleh jadi sombong tu apa dia? Ilmu, nasab, harta dan pangkat, pengikut, keluarga, ibadat. Boleh menyebabkan orang tu jadi sombong. Kerana itu kita kena tahu, selama sifat itu berada dalam diri, walaupun tak tunjuk, selama itulah orang itu dipanggil sombong. Bermakna kalau sifat itu dah melumpang kepada mulut, menumpang pada perbuatan dan tindakan, bermakna sifat itu telah besar, dia bermaharaja lela. Kalau sekadar duduk dalam hati pun dah ditutup pintu syurga, apatah lagi dia menzahirkan. Apa nak jadi? Ya. Ulama kita kata sifat kibir ni dia ada tiga, dia punya 1, 2, 3, dan dosa dia tak sama. Kibir yang paling dahsyat ataupun takabur yang paling dahsyat ni takabur dengan Tuhan. Dan ini jarang berlaku. Quran bercerita pada kita tentang Namrud, tentang Fir'aun. Ini paling dahsyat.
mereka sombong dengan Tuhan. Ya. Mereka pandang Tuhan tu rendah, depa tu tinggi. Dengan perkataan yang masyhur diungkap oleh Firaun kan, ana rabbukum al-a'la. Perkataan Namrud, ana uhyi wa umit. Aku boleh bagi hidup, aku boleh bagi mati macam mana Tuhan kau Ibrahim. Ini jarang berlaku. Jarang berlaku. Sebab itu pun tidak berlaku kepada makhluk yang bernama Iblis alaihi laknatullah. Dia masih kata fa bi'izzati, di atas kemuliaan kau Tuhanku. Tapi bila mai satu tahap manusia sombong kepada Allah, dia menghina Tuhan, dia lebih mulia daripada Tuhan, dan Tuhan itu lebih rendah daripada dia. Ana rabbukumul a'la, ana uhyi wa umit. Maka dia buatlah satu benda paling buruk, bawa dua orang keluar daripada penjara, satu bagi lepas, lagi satu dia bunuh. Dia kata, tengok aku bagi mati kawan ni, aku hidupkan kawan tu. Allah kata, contoh apa ni dia bagi ke Tuhan? Maka Allah hina dia. Allah kata suruh dia bawa matahari, pindah berlawanan dengan apa yang Tuhan buat. Fabuhital ladzi kafar, tercengang-cengang dia jadi. Fabuhital ladzi kafar, tercengang dia jadi. Allah kata hidayah tak akan masuk dalam hati orang yang sombong dengan Tuhan. Jadi penyembah-penyembah berhala, mereka masuk pada sombong yang pertama. Biasa sombong lagu ni Allah tutup mata hati. Tidak ada tolak ansur tentang kedudukan mereka di dalam neraka. Dosa dia amat besar dan mengerikan. Sangat ngeri, sangat ngeri. Yang kedua, mereka sombong dengan Rasulullah, Rasul utusan Allah. Bahagian kedua ni, mereka tak sombong dengan Tuhan. Mereka terima Tuhan. Mereka ibadat. Mereka percaya ada Tuhan. Mungkin kepercayaan mereka salah, tapi mereka terima ada Tuhan. Tetapi mereka menyombongkan diri terhadap Rasul utusan Allah. Macam Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang Taif, kaum Samud, kaum Ad. Dia guna perkataan apa? Tak kalah Nabi lagu hang ni pergi merkit. Jalan pergi merkit. Orang Taif kata apa kat Nabi? Orang Taif kata, kalau hang ni Rasul yang diutus oleh Allah, kami tak mau cakap dengan hang. Sebab bila cakap dengan hang, kami tersalah. Dan itu menjadi satu sial kat kami. Kami kena balak dengan Tuhan. Mereka tidak menentang Allah. Mereka tak hina Allah. Mereka sembah Allah. Tapi mereka tak dapat menerima Rasul utusan Allah. Ini sombong pada kategori yang kedua. Dan dosa dia macam dosa sombong pertama. Sebab Rasul, Nabi ada kena mengena dengan Allah. Sebab mereka adalah Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Sombong ketiga. Dosa dia tak sama macam sombong di atas. Tapi dia dalam kategori sombong. Apa dia? Sombong sesama makhluk. Yang inilah yang banyak terjadi dalam hidup. Takabbur ala khalqillah. Berlaku sombong di atas makhluk-makhluk Allah. Jadi kesombongan yang banyak bermaharajalela dalam dunia adalah kesombongan pada fasa yang ketiga. Fasa kedua, fasa pertama agak sukar. Susah orang nak terima. Nak berlaku tu susah. Kalau berlaku juga dia sangat unik lah. Tolak Nabi, hina Nabi. Kalau ada, dia banyak berlaku di kalangan orang-orang yang kafir, orang yang tak reti apa-apa, sangat murakab. Tapi kebanyakan sombong yang dalam kitab-kitab fiqh duk bercakap ini pada kategori yang ketiga, dia sombong ala khalqillah, di atas ciptaan Allah. Dia melihat dia lebih baik daripada ciptaan Allah yang lain. Allah buat kawan ni tak elok, Allah buat dia elok. Yang ni. Namun macam mana pun, dari segi dosa dia tak sama. Dua di atas jauh lebih berat. Namun ketiga-tiga ini tetap duduk pada satu ta'rif, satu bungkusan, iaitu kibr, sombong. Kalau dia tak cakap apa-apa di mulut, dia jadi kibr. Kalau dia mula start cakap di mulut, jadi takabur. Maka bila dia bertakabur dengan sifat kibir dia,
maka laluan dia ke neraka lebih jelas. Tapi kalau dia sengak je, siapa pun tak tahu, dia tetap ahli neraka. Yang inilah rawatan kena dibuat. Sebab tidak boleh sengap di atas sifat-sifat yang sangat buruk seumpama ini. Kenapa? Okay, ikhwan, ada satu perkara yang saya rasa kita kena tahu. Kita kena tahu. Tengok. Ibadat yang kita lakukan. Tengok. Kita balik, kita pergi balik. Kita mengimbau balik pelajaran kita lama-lama. Apa makna ibadat? Ambil perkataan yang mudah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah kan? Ibadat itu adalah nama yang menghimpunkan kecintaan Allah dan keredaan Allah pada perkataan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Itu adalah ibadat. Dia ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-qawli wal af'ali az-zahirah wal batinah. Itu ibadat. So ibadat ni ada jenis perkataan, ada jenis perbuatan, ada jenis yang nampak, ada jenis yang tak nampak. Kalau dia jenis qalbiyah, tak nampak lah. Baik sangka, sabar, harapan pada Allah, tawakal, ini semua jenis dalam hati. Dan ada jenis perbuatan, ada jenis perkataan. Tapi satu benda kita kena pastikan, ibadat tak dipanggil ibadat kalau dia tak sampai kepada makam dicintai dan diredai oleh Allah. Itu muatan dia. Kita cakaplah dengan apa perkataan, kita buatlah dengan apa perbuatan. Perbuatan itu memang disyariatkan, tetapi ketika kita buat perbuatan itu tak sampai, syariat itu tak sampai kepada kecintaan pada Allah dan redha pada Allah, maka ibadat tak dinamakan ibadat. Sebab pakej nak jadi ibadat, dia kena balik pada ta'rif tadi. Perkataan, perbuatan yang zahir dan yang batin yang menghimpunkan kecintaan dan keredaan Allah, baru jadi ibadat. Tengok, Allah Ta'ala ketika dia nak terima ibadat kita, dia sebut dalam sebesar-besar ayat, semulia-mulia ayat 31 Ali Imran. Kalau benarlah kamu nak tunjuk cinta kamu pada aku, betul? Allah kata tunjuk macam mana? Ikut Muhammad. Nanti aku tunjuk cinta aku pada kamu, aku tunjuk maghfirah aku pada kamu. Subhanallah. Baik, dengan perkataan lain, saya katakan bahawa sesuatu ibadat tak akan disebut ibadat kalau tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia zikir, dia semayang, dia baca Quran, dia sedekah, dia infak, dia sabilillah, kalau tak sampai pada peringkat Allah terima, maka dia bukan ibadat, walaupun dia main dalam bungkusan ibadat. Betul? Sahabat Abdul Rahim, boleh faham saya perkataan saya? Udin boleh faham Ustaz? Udin boleh faham? Pasal Udin tutup semua, Ustaz tak nampak. Baik, kalau itu kita faham ikhwan, kalau itu kita faham, maka apakah yang menjadi target kita dalam melakukan ibadat? Target kita dalam melakukan ibadat bukan banyaknya ibadat, tetapi ialah Tuhan terima ke tak ibadat kita buat. Sebab ambil uduk ibadat, takbir sembahyang 2 rakaat ibadat, tahajud ibadat, umrah, tawaf, sa'i, tahlul ibadat. Kalau tak sampai kepada tahap Tuhan terima, dia bukan ibadat, dia sampah. Siapa yang guna perkataan itu? Khalid bin Ma'dan. Tuhan pegang ibadat tu, dia buang ke muka kita. Hanya pembalingan sampah saja dibuat dengan kaedah itu. Ibadat takkan Tuhan nak buang ibadat. Ibadat ketundukan kita pada Allah takkan Tuhan nak buang. Tuhan yang suruh kita buat ibadat. Dia yang nak terima ibadat, tiba-tiba dia ambil benda kita buat, dia punggai ke muka kita. Itu bermakna yang kita buat itu bukan ibadat. Sebab yang nak punggai itu Tuhan, empunya ibadat, yang menyuruh kita buat ibadat, yang mencipta ibadat.
Maka kerja kita kena alih sikit hati kita, fikiran kita, berusaha keras. Ibadat kita buat ni Tuhan terima ke tak? Kenapa? Kerana tengok, apabila Allah Ta'ala terima ibadat kita, paman, bila Allah terima ibadat kita, maka tidak ada istilah sikit, walaupun kita buat sikit. Kenapa? Kerana pahala yang Tuhan bagi pada satu ibadat dia terima tidak pernah sikit. Mana ada sikit? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sikit, dua perkataan, tapi banyak mana kita dapat? Banyak mana kita dapat? Dua kalimahnya ringan disebutkan, tapi memenuhi al-mizan. Yang kedua, dicintai oleh Ar-Rahman. Sikit kita sebut, tapi kalau Allah terima, tidak ada istilah sikit. Tapi kalau banyak kita buat, dia tak terima, tidak ada istilah banyak. Maka yang kita kena bekerja keras sedikit sekarang ini, masa umur berbaki ni dengan masa yang ada, fikir ibadat ni kita buat ni dia terima ke tak? Ustaz, ya. Macam mana dengan dua-dua ni yang menentang Rasul ni, Ya. yang ibadat dia pun tak ikut cara Rasul, kita kata ahli bid'ah ni, macam mana? Ya. Allah Ta'ala maha mengetahui. Abali tanya saya ke tanya Ustaz Nan? Lain. Kalau tanya saya jawab cara saya lah. Baik. Orang yang melakukan ibadat bid'ah ni, saya tidak memasukkan mereka menentang Rasul. Sebab bila kita masuk menentang Rasul, tajuk tu dah berat. Saya mengambil pendekatan Imam Ibnu Abi Asim. Tidak. Yang mereka buat bid'ah itu dikatakan di atas kekeliruan memahami dalil. Keliru. Bukan kerana mereka menentang Allah dan Rasul. Melainkan kata Imam Ibn Abi Asim, satu orang boleh menyatakan, kau dengar baik-baik aku cakap, kalau Rasul kata bid'ah tu sesat, aku nak kata dia petunjuk, baru kita masuk di dalam tu. Adapun apa ibadat dia buat, dia tahu kata kullu bid'atin dalalah, tetapi dia menafikan yang dia buat itu adalah bid'ah. Maka Imam Ibn Abi Asim dalam kitab dia Syarah As-Sunnah, dia kata jangan memasukkan mereka dalam kategori menentang Allah dan Rasul. Ini hanya kebodohan, kejahilan, dan berlaku kekeliruan di dalam memahami beberapa teks daripada Rasul. Dia faham, dia terima teks itu dari Nabi, tapi dia ada cara faham dia. Maka jangan dimasukkan dalam kategori yang kedua. Sesuatu benda yang kita yakin dia bid'ah, sampai mati kita jangan buat. Dan kita kata dia bid'ah. Dan ada benda yang mereka tidak yakin itu bid'ah, dia pun kata tak, apa yang kata bid'ah ni? Dan dia kata kita yang salah faham. Maka ini hanya kita masukkan dalam bab seputar kekeliruan dalam memahami satu-satu nas. Maka semoga Allah menerima ibadat semua hamba-hamba dia yang baik hati ni lah. Sebab kalau masuk dalam tu, habis ya, putuslah hubungan kita dengan mereka. Menentang Allah dan Rasul. Itu kita boleh baca ayat 115 surah An-Nisa. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Itu menentang Allah dan Rasul. Allah palingkan mereka. Ketika menentang Allah dan Rasul, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mereka ikut bukan jalan orang yang beriman, bukan jalan sahabat. Al-Hafiz Ibn Katsir kata termasuk jalan orang yang beriman adalah ijma'. Dia tinggalkan ijma'. Maka ketika itu Allah palingkan mereka dan membuka jalan ke Jahannam. Wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Jadi kerana itu kita katakan ini di dalam kekeliruan di dalam memahami nas-nas yang ada, bukan menentang Allah dan Rasul. Boleh beli? Iya. Ibadat dan adat. Ibadat ada yang terima, ada yang berdosa, yang salah berdosa, yang ikut
Kalau iya apa ada. Banyak adat itu kan suara dan kita buat bagi adat yang kita buat. Ya. Juga itu bagi adat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Tuan Haji Abu Bakar kata adat macam mana? Baik. Bagus, ini soalan yang bagus. Saya bagi sedikit penjelasan. Ibadat, bila kita sebut dia ibadat, dia ada alamat. Bila kita sebut dia adat, dia juga ada alamat. Sekarang kita fokus kepada adat. Al-adatu muhkamatun. Adat juga akan dipakai sebagai, boleh dipakai sebagai peraturan dan hukum. Baik. Apakah ciri-ciri adat? Ciri-ciri adat, dia bukan ibadat. Dia tidak kena mengenal dengan ibadat. Dia tidak dikaitkan dengan pahala. Dia tak dikaitkan dengan dosa. Dia tidak dikaitkan dengan akhirat. Adat merujuk kepada perkataan benda yang berulang-ulang dibuat. Berulang-ulang. Seperti mana? Hari ini kita pergi rasa garam, dia masin. Besok kita pergi rasa garam, dia masin. Besok kita pergi rasa garam, dia masin. Setahun kita duk pergi rasa garam, kita jumpa masin. Berulang-ulang, istikrar, berulang-ulang, maka adat kita menghukum garam itu adalah masin. Kalau orang kata ada satu jenis garam saya rasa tak masin, kita kata keluar daripada adat. Bukan berdosa orang pergi kata garam tu tawar. Tak. Tapi adatnya ialah al-adatu muhkam. Adat diambil sebagai hukum. Hukum adat, masinlah garam, manislah gula, benda-benda tawar, benda-benda tawar. Itu kita kata adat alami. Adapun kita merujuk kepada adat bangsa. Adat bangsa lain. Adat bangsa, satu bangsa tu apa pakaian dia, apa makanan dia, apa minuman dia, bentuk rumah dia macam mana, bentuk kenderaan dia macam mana, bahasa dia pakai, dia punya budaya bercakap tu macam mana. Adat dia. Yang adat dia, dia makan nasi. Dia tak pernah kaitkan makan nasi tu dengan dosa ke, dengan pahala ke. Dan kalau ada orang tak makan nasi dengan dia, dia tak ada kata perkataan sesat ke, perkataan apa. Selagi adat, dia tidak masuk di dalam kawasan ibadat, selagi itu adat, dihukum adat, boleh pakai. Orang Melayu pakai baju Melayu. Orang Melayu makan apa? Inilah makan makanan orang Melayu ni. Orang Melayu makan gulai, bau santan. Orang Melayu makan lemak cili padi, makan tempoyak. Oh, tempoyak memang. Kan boleh sebut tempoyak. Tempoyak patin pula, patin. Bukan kata patin sangkap, patin ni, patin tak sangkapnya. Pecah. Adat orang Melayu apa dia? Adat orang Melayu, dia masuk rumah buang kasut. Adat orang Melayu buat kenuri. Itu adat. Kenuri apa? Kenuri kesyukuran. Dia dapat nikmat padi dia menjadi, dia buat kenuri. Itu adat. So adat kekal. Tetapi apabila adat itu diambil syarat-syarat ibadat masuk dalam dia, dan dia mula menyatakan adat kami terikat dengan ibadat, yang ni nak kena kenal pasti elok-elok. Orang Melayu nak buat kenuri, buat kenuri, tak ada apa-apa. Tapi bila orang Melayu kata kami ni kalau mati selalu buat kenuri, kita nak kena tanya, buat kenuri okey, tapi dikaitkan dengan mati, apa kepercayaan dia? Kalau tak buat jadi apa? Kalau tak buat dia nak pergi dah, nak kena seksa, dia balik rumah, dia tengok tak seronok. Ini semua bukan adat. Ini dia mai dalam bentuk ibadat. Ibadat memerlukan dalil. Ibadat memerlukan dalil. Mana dalil yang kata mati kena buat kenuri? Mana dalil yang katakan orang mati boleh balik mai ke rumah? Agama telah disyariatkan oleh syariat Tuhan, pensyariat Tuhan. Syarak turun, peraturan-peraturan yang Tuhan buat. Maka agama ini dipenuhi dengan dalil. Agama ni adalah agama burhan, penuh syarat dengan burhan, bukti. Maka jangan cakap sesuatu pasal Tuhan yang salah. Jangan cakap sesuatu pasal Nabi yang salah. Mereka bercakap tentang apa yang Tuhan tak turunkan kepada mereka.
dan mereka bercakap dalam keadaan tidak ada ilmu, Allah kata ini salah. Ini tidak boleh. Itu ayat 133 daripada surah Al-A'raf. Allah tak bagi. Tidak boleh. Syariat. Manusia terlibat dengan adat, tangkap ikan, tidur pukul berapa, bentuk rumah lagu mana, dia makan apa, tetamu mai dia layan. Ini adat kami lah, layan tetamu mai, kami bagi agak-agak ada berapa jenis, kepala ke tak ada kepala ke, merah ke biru, bagi ya. Tak ada apa-apa. Tapi bila malam Jumaat dia pasang kemian di asap rumah, ni adat kami, maka kena tanya kenapa adat ni wujud. Sebab malam Jumaat roh balik rumah. Sebut saja perkataan roh, dia bukan adat, dia agama. Kena bawa dalil. Anak makan roti canai akan makan ketupat, akan makan lontong. Lontong boyan ni jangan cakap. Lontong letak dalam dia paru. Allah, boleh cirit 3 hari. Jangan cari pasal sampai dia masuk. Lontong nanti lentun kita buat. Makanlah apa pun. Tapi bila nak disebut sesuatu, dipanggil nama adat, tapi dia datang dengan muatan ibadat, tidak boleh. Asal ibadat adat, buatlah. Selagi tidak ada dalil melarang, buatlah. Tapi asal pada ibadat tidak boleh buat sehingga dalil suruh buat. Maka adat tak ada kena mengena dengan i'tiqad. Adat tak ada kena mengena dengan kepercayaan. Adat adalah resam kebiasaan kami hidup macam ni. Kami hidup macam ni. Kami orang tua, kami nak turun pagi-pagi, kami ambil garam bawah lidah. Adat kami. Seminggu sekali sebelum kami tidur, kami ambil garam bukit bawah lidah, kami tidur dengan garam. Pasal apa? Pasal itu cara kami nak sihat. Kami makan pulut, kami makan ubi. Pasal apa? Kami buat bendang, kami tebang kayu balak, kami makan daun ketum. Pasal apa? Pasal kami buat kerja berat-berat. Itu adat kami. Tak ada apa-apa. Maka letaklah adat pada zon adat, ibadat pada. Maka jangan tukar, jangan masukkan adat dalam ibadat, lepas tu diheret ciri-ciri ibadat pergi kepada adat. Yang ni kita akan menukar syariat Tuhan. Jangan cari pasal. Cukup kepala tu bukan adat. Sunnah. Dia agama. Cukup berlari dia. Memang agama suruh buat kenuri. Buat kenuri ya. Dalam buat kenuri tu kami nak campur sikit kami punya adat. Apa dia adat tu? Adat tu apa dia? Kami gotong royong buat kerja. Silakanlah. Tak pernah pun kita yang i'tikad gotong royong tu apa? Tak ada gotong royong. Orang tu nak bagi beras, orang ni nak bagi tu. Silakanlah. Tapi masa cukup kepala anak ni kami nak selawat ramai-ramai, boleh tak? Itu bukan adat. Itu bukan adat. Itu kena tanya tuan yang bawa agama, Muhammad bin Abdullah. Dia yang suruh cukup kepala. Kepala Hasan, kepala Husin, kepala anak-anak sahabat semua dia cukup. Dia yang ajak. Maka masa dia pegang kepala dia, dia selawat tak? Dia tak selawat. Kalau dia tak selawat, kenapa kita nak selawat? Kita selawat dalam salat. Tak. Adat kami. Tak, tu bukan adat. Tu bukan adat. Tak, kami adat. Pegang apa selawat? Bukan adat. Pegang apa bukan selawat ni bukan adat. Itu ibadat. Ibadat kena ada dalil. Adat tak perlu dalil. Selagi tak bercanggah dengan hukum yang jelas. Pokok-pokok hukum sudah. Keluar rumah, baca selawat 10 kali. Itu bukan adat, ikhwan. Sebab Nabi dah ajak doa keluar rumah. Keluar masuk rumah, kenderaan semua Nabi dah ajak. Jangan ubah. Daripada pintu rumah nak pergi kereta, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Siapa yang keluar rumah 10 kali baca selawat, Allah hantar satu malaikat menjaga dia. Yang ni bukan adat. Yang ni dia telah masuk zon lain. Maka yang ni kena dihentikan. Kena hentilah. Kenapa? Nampak macam baik. Tapi ikhwan sombong. Apa dia? Mula memandang yang dia buat itu lebih mulia daripada apa yang Muhammad bawa. Ini ciri kibr. Jangan bagi ada. Tak boleh ada. Itu kan? Ya. Ya. Kita tahu kalau kita solat orang boleh berkuat. Ya. Kita kacau.
Jadi kita nak pastikan kita diterima amalan. Allah terima amalan kita. Allahu Akbar. Ini soalan yang agak penting. Baik. Saya katakan begini. Saya nak campur sedikit dengan jawapan yang diberi oleh Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan. Dia seorang tabi'in. Dia ada bagi nasihat. Nasihat apa Khalid bin Ma'dan bagi? Iaitu tentang lapisan langit. Amal kita ni, kadang-kadang kita buat sampai rengkung pun tak naik. Kan Nabi kata ramai orang baca Quran sampai rengkung pun tak. Khawarij kan? Ada amal yang kita buat, dia naik di kepala pun tak. Tambah lagi nak pergi ke awan. Tambah lagi nak naik ke langit. Taklah. Ayat 40, 41 surah Al-A'raf, Allah menyebut tentang orang sombong ni, Allah tak terima ibadat dia. Macam mana? La tufattahu lahum abwabus sama. Tak dibuka pintu langit. Tak dibuka pintu langit untuk terima amalan dia, dan tak dibuka pintu langit untuk terima roh dia. Ini mengikut Bara' bin Azib dan Abdullah bin Abbas. Tak diterima. Tak naik, ibadat dia tak naik. Ibadat dia tak naik. Kita kena pastikan apa dia? Amalan yang kita buat itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Baik. Saya jawab dengan satu hadis yang selalu kita baca. Menarik hadis ni. Hadis ni hadis Muslim. Hadis Abu Hurairah. Paling senang kita cari ni adalah hadis 40 kan? Okey. Hadis tu Nabi start, masa Nabi nak sembang hadis tu, Nabi start dengan satu perkataan. Nabi letak asas dulu. Nabi kata innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik. Allah tak terima melainkan yang baik-baik. Lepas tu asas dia Nabi letak yang tu. Betul? Kita boleh faham kan? Lepas tu Nabi sebut satu. Nabi kata wa anna Allah amara al-mu'minin kama amara bihil mursalin. Allah perintah kita orang yang beriman, perintah yang sama Allah bagi kepada Rasul dia. Makan, minum, beramal saleh. Allah perintah orang beriman. Lagu tu juga Allah perintah para Nabi. Bukan kata perintah tu Allah bagi pada Nabi, Nabi cakap pada umat, Nabi boleh makan ikut suka. Dia tadi yang beli cerita tadi kan, nasi ayam Cina pergi jual kat Melayu. Kan? Maknanya Nabi hang beritahu pada mereka ni kena jaga makan. Tang hang Nabi hang boleh makan apa saja. Tak. Nabi kata tak. Apanya hampa kena perintah, lagu tu kami kena perintah. Lepas tu Nabi sebut satu cerita yang menarik, menentukan ibadat kita diterima ataupun tidak. Nabi kita ada satu rajul yutilu safar ash'atha akhbar. Dia dengan rambut kusut masai di tengah padang pasir. Rambut kusut masai di tengah padang pasir ni sebab apa dia? Lamanya dia safar. Nabi kata rajul tentang yatilu safar, panjang safar dia. Panjang dia dalam susah. Selama dia susah tu Nabi kata, di mulut dia kata ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhanku, Tuhanku. Tengok. Satu orang dia kata, satu orang pertama dalam musafir. Dalam musafir ni, dalam situasi Allah benci ke Allah suka? Safar. Allah suka. Allah suka orang safar. Doa dalam safar ni diterima. Satu. Dan Nabi kata lama masa safar dia. Yang kedua Nabi kata apa dia? Lama sebutan dia, ya Rab, ya Rab. Sebutan ni apa dia? Doa. Dia lama dalam safar, dia lama dalam baca doa. Lama dia dalam ibadat. Safar dan menyebut Tuhan. Nabi kata sepatah. Nabi kata, wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Nabi sebut dua benda ni dulu. Baru Nabi kata wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Ada dua benda zahir, ada dua benda batin. Nabi kata selama dia dalam ibadat tu, dia duk panggil Tuhan, duk panggil Tuhan, duk panggil Tuhan tu, lama dalam ibadat, Nabi kata benda zahir yang dia makan
benda zahir yang dia minum semua haram. Wa ghudhiya bil haram, Nabi kata uncang perut dia semua daripada benda haram, hasil yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia semua daripada yang haram. Nabi tak kata apa, sepatah di ujung tu Nabi nak bagi sesuai dengan ucapan yang mula dia sebut innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Nabi kata satu, fa anna yustajabu lahu, bagaimana Allah menerima semua ini daripada dia. Macam mana Allah nak terima semua ni daripada dia walaupun masa dia dalam ibadat lama. Kita masa dalam ibadat kita berapa lama? Taklah sejak akhir balik kan. Tapi kalau fikir-fikir, puluh tahun. Kita dalam ibadat ni dah puluh tahun. Kita dalam baca Quran, dalam semayang, dalam umrah, dalam haji, dalam main mengaji, dalam kita duk belajar tu belajar. Lama kita dalam ibadat ni, puluh tahun. Tapi Tuhan terima tak daripada kita? Ya. Itu hadis Muslim. Kenapa? Kerana pada diri dia secara zahir dan batin ada benda Allah benci. Tuhan bukan benci makan, Tuhan bukan benci minum, Tuhan benci cara dia dapat makanan dan cara dia dapat minuman, dia langgar syariat Tuhan. Dan Tuhan tak pandang lama mana dia duduk dalam ibadat. Tuhan berkata. Kenapa? Kerana daripada awal innallaha ta'ala tayyibun, Allah maha baik, Allah maha bersih, la yaqbalu illa tayyiba, Tuhan tak akan terima benda kotor. Maka Khalid bin Ma'dan kata, tengok Khalid bin Ma'dan, saya kaitkan hadis itu dengan Khalid bin Ma'dan. Dia kata apa dia? Dia kata ada orang dia beribadat kepada Allah, dia ibadat pada Allah, dia pakai pakaian yang bersih, dia pakai semua yang bersih, tapi hati perut dia letak senajis-najis benda pada Tuhan dan dia harap Tuhan terima. Dia pun najis, pakaian dia bersih, tadi ghudhiya, uncang perut dia, hati perut dia tu dia bubuh khaba'ithul qalb. Perkataan ni diungkap oleh Imam Ghazali dalam Bidayah, adalah apa? Bidayatul Hidayah. Khaba'ithul qalb, najis, dia buah najis dalam perut dia. Apa yang dia bubuh? Khalid bin Ma'dan kata, masa dia buat ibadat, dalam hati dia penuh dengan riba. Apa kedudukan riba di sisi Allah? Makan bangkai saudara sendiri, busuk, jejek, kocok. Riba adalah hati dia, dalam fikiran dia, dia menghadap Tuhan. Apa ada dalam diri dia? Dia beribadat pada Allah, tapi dia nak guna ibadat tu mencari habuan dunia. Dia kambing hitamkan ibadat pada Allah. Dia kata buruk-buruk nawaitu ada. Tapi mulut dia kata apa dia? Lillahi ta'ala. Mulut dia baca kalam Allah, badan dia rokok kepada Tuhan, tapi nawaitu dia nak menggunakan ibadat mencari dunia. Apa kata Khalid bin Ma'dan? Dalam diri dia ada apa dia? Ada ujub. Apa dia ujub? Satu orang mempunyai apa itu kita kata overconfident bahawa ibadat yang dia buat itu sememangnya dengan usaha dia tanpa pertolongan Allah. Ujub dia. Allah telah kapit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadat kena minta tolong pada Allah. Kawan ni dia ibadat ya pada Allah, dia rasa diri dia, aku yang ibadat, ni tulang pak kerat aku. Dia tak rasa wa iyyaka nasta'in, dia kena minta tolong pada Allah, dengan pertolongan Allah lah dia boleh buat ibadat. Iyyaka na'budu, wa, dia guna perkataan wa kan. Wa tu bukan wa tertib, bukan wa nak tertib, tapi wa jamak. Wa menghimpunkan dua syarat. Na'budu kena dihimpunkan, waw tu wujud untuk menghimpunkan benda kedua. Nasta'in, dia bukan tertib, dia bukan menyebut ibadat duk dulu, minta tolong duk kemudian. Dia bukan waw tertib, waw jamak, menghimpunkan. Dua-dua tu kena ada. Bila kamu sembah Allah, kepada Allah sajalah yang kamu kena minta tolong, tak boleh pada benda lain. Dia merasakan dia buat ni tanpa a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, bukan kerana Allah,
Bukan kerana patutnya dengan pertolongan Allah lah aku boleh sembahyang. Kata Khalid bin Ma'dan, masa dia ibadat dia ada kibr, perasaan dia lebih mulia daripada orang lain. Masa dia ibadat dia ada hasad. Masa dia ibadat dia ada perasaan tak ada rahmah, tak simpati dengan orang. Susah orang ke apa, alasan orang semua tak mau dengar. Alasan orang tak mau dengar. Kadang kita pergi mahkamah kan, hakim tak mau dengar alasan. Bukan hari ni saya dengar orang cakap lagu bukan hari ni. Kadang-kadang kita polis ke atau mana, halo encik saya ada kata masuk ni nombor 16 tu hang ni. Kita betul macam mana pun dia hilang rahmah. Masa dia buat ibadat, apa ada dalam diri dia? Dia buruk sangka pada Tuhan dia. Paling dahsyat, kata Khalid bin Ma'dan, paling dahsyat. Semua ni kalau dia buat, artinya dia memasukkan dalam diri dia khaba'ithul qalb, najis. Benda-benda ni kalau dia tengok dalam riwayat ni, apakah kedudukan hasad? Buruk. Apakah kedudukan kibir? Buruk. Allah tak suka. Tapi semua ni Khalid bin Ma'dan kata nak dibawa pada Allah dengan satu perkara yang paling best, yang menyebabkan layaklah Tuhan baling sampah muka dia. Apa dia? Semua tu package ada. Bila nak dibawa naik kepada Allah, cuma tak ada apa? Cuma tak ada dua benda aja. Tidak ada ikhlas kepada Allah, tidak ada mengikut Nabi dia. Cukup najis ni dicop dengan najis, dibaling ke muka dia. Khalid bin Ma'dan kata, kerana itu kita kena cari jalan supaya Allah terima ibadat kita. Ni semua dia kena buang. Kita berjaya buang kibir, kita berjaya buang ghibah, kita berjaya buang ujub, buang hasad, kita berjaya wujudkan sifat rahmat, tapi kita tak berjaya ikut Nabi Muhammad dalam ibadat. Ibadat kita tetap jadi sampah. Sebab apa yang Tuhan meterikan pada 31 Ali Imran tak dapat la tabdila li khalqillah, tak dapat diubah sampai bila-bila. Kita ni dia kata kena buang kibir, buang ni semua. Setelah apa? Setelah kita pastikan ibadat yang kita buat ini mengikut cara Rasulullah, kita berusaha sifat-sifat kenajisan batin ni tak ada dalam diri kita. Maka dengan itu kita buat ibadat dan kita kata Rabbana taqabbal minni, Tuhan terimalah daripada aku. Tapi kalau kibir ada, riba ada, belum bertobat, apa itu ujub ada, hasad ada, tak ada rahmah dengan orang, tak kesian belah pada orang, buruk sangka dengan Tuhan, lepas tu pergi ikut Nabi, Tuhan tak akan terima. Sebab ibadat tak dipanggil ibadat kalau zahir dengan batin ni tak berhimpun, mendatangkan cinta Allah dan redha Allah. Boleh paman? Paman ada nak song apa-apa kat saya ke? Tak ada apa-apa? Jadi ibadat tak akan sampai kepada martabat ibadat kalau dia tidak diterima oleh Allah. Maka kita duk belajar siang malam pagi petang ni apa dia ikhwan, nak kenal kibir ni apa, ribah ni apa. Penyakit-penyakit ni adalah penyakit yang kadang-kadang dia menyinggah, kita tak sedar. Tengok satu orang selekeh tepi jalan, kadang-kadang dia macam apa, selekeh lah. Baju dia mungkin dia ada bau busuk sikit, pakai selekeh tak terurus, macam cacat ke sakit apa, kaki berbalut. Kita dah buat muka yang macam apa, dia tu jijik. Muka tak akan ada action lagu tu kalau tidak ada sesuatu ingat dalam hati. Kibr. Tengok-tengok, bohong apa dia ni, Allah. Tak perlu benda tu semua. Kalau kita rasa nak tolong, kita boleh tolong. Kalau kita rasa orang ni macam menipu, jangan buat keputusan dia menipu. Kita angkat tangan, ya Allah, selamatkanlah aku daripada aku ni tertipu dan aku ni menipu. Itu doa kan Nabi ajak keluar daripada rumah, daripada Ummu Salamah kan. Bila Nabi nak keluar rumah, Nabi suka baca ni, daripada disesat, tersesat dan disesat. Betul? Daripada kita ni kena tipu dan menipu. Ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah.
Nak tolong kita tolong tanpa dia ingat apa-apa. Kadang-kadang dia, sebab dia main dalam bentuk mithqalu zarrah. Mithqalu zarrah, seberat zarah, yang tak tahu berat mana zarah. Debu tu berat lagi, zarah tu ringan lagi. Satu unitnya ringan, komponennya ringan dalam alam ni, dalam zarah. Dulu kata atom, sekarang elektron, ada proton. Lepas tu nak main apa pula? Tak tahu. Kecil sangat. Jadi kita jagalah diri kita. Jadi setiap ibadat yang kita buat ni kita kena jaga supaya ibadat yang kita buat itu diterima Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala terima, ingat balik, tidak ada istilah kecil. 2 rakaat saja semayang sebelum semayang subuh, sunat fajr kan? Kalau Allah Ta'ala terima, lebih baik daripada dunia dan isi dia. Mana ada kecil? Mana ada kecil? Tak ada istilah kecil. Tak ada istilah kecil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, betul? Wa rizqan thayyibah wa amalan. Kalau Allah terima doa tu, kecil. Doa tu sebut punya simple lah balik. Sampai naik motor boleh sebut. Nak pergi Celor Star tu pagi-pagi, pergi turun tangga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbal. Allah terima. Apa jadi? Dia bagi ilman nafi'ah, dia bagi rizqan tayyibah, dia bagi amalan mutaqabbalah. Kecil ke benda tu memang? Tak ada istilah kecil kalau Allah terima. Tapi kalau dia tak terima, tidak ada istilah besar. Saya buat haji ni banyak kali, saya bawa orang lagi, tidak ada terima. Dia akan jadi seperti Khalid bin Ma'dan kata, yang Tuhan buang tu hanyalah najis, kotoran, sampah. Tuhan tak buang ibadat. Jadi pastikan yang kita buat itu benar-benar ibadat. Cara dia apa dia? Bersihkan hati kita daripada semua benda-benda tadi kerana Allah. Dan pastikan yang kita buat itu mengikut orang yang paling bersih, Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah. Kalau kita duduk atas jalan tu, mesti Tuhan terima daripada kita. Baru layak kita kata Rabbana taqabbal minna. Kalau baru pergi hina orang, baru buruk sangka pada orang, lepas tu angkat tangan, Tuhan terimalah sembahyang aku, tak payah. Tahu dah Tuhan terima ke tak terima, pasal hang buat benda dia tak suka, Tuhan tak terima. Jadi kita kena jagalah diri kita. Boleh balik? Alhamdulillah. Boleh Haji? InsyaAllah. Lepas ni ikhwan, kita masuk tajuk baru. Tajuk yang ke-11, penyakit ujub. Penyakit ujub. Jadi salah satu rawatan yang perlu kita buat pada ikhwan, kita kena duduk dengan orang-orang saleh yang boleh membimbing kita, bagi tahu pada kita, tegur kita. Kawan-kawan, kita kena cari kawan-kawan yang boleh tegur kita. Tidak, Ustaz Nana? Bukan kawan-kawan yang selalu kata kita lagu ni. Tidak. Sekali-sekala kawan mu kata, hang ni betul-betul kamjat, kau terkejut dulu. Terkejut. Hang ni betul-betul tak guna, betul apa? Kita kena ayat tu, kita terkejut, kita berubah. Dan berapa banyak ayat-ayat macam ni buat orang jadi baik. Ada juga. Ada duk puji, bagus kadang ada kawan tegak kita. Kawan betulkan kita. Oh, bagus. Carilah kawan-kawan yang macam tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.